Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi pada hari ini bersama-sama dalam diskusi talaqi dua kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid oleh Imam Ibn Rushd Al-Hafidh dan juga Talbis Iblis oleh Imam Ibnul Jauzi. Kita mulakan dengan kitab Bidayatul Mujtahid. Bagi mereka yang mengikuti, sama ada berada di depan di dalam majlis ataupun melalui rakaman, dalam kuliah yang terdahulu kita sudah pun membincangkan persoalan menyapu kepala. Dan perlu dipahami bahawa menyapu kepala itu ada perbezaan. Sapuan berbeza dengan basuhan, ya. Basuhan disebutkan oleh para ulama mesti mempunyai titisan. Sebahagian ulama kata mesti ada titisan air, paling kurangnya 3 titisan, barulah namanya basuh. Dan manakala sapuan adalah mesti imrarul ma' bil yad, meratakan air dengan tangan, tak ada titisan tak apa, itu sapuan, ya. Jadi bila sebut sapuan ke atas kepala, maka dilalukan guna tangan. Jadi kalau orang yang ada tangan, kalau yang tak ada tangan, itu maknanya telah pun diberikan pengecualian. Macam orang yang tak ada rambut, bila mana nak bercukur, dia boleh lalukan saja di atas tempat yang patutnya berambut, maka sudah cukup. Samalah juga macam sapuan, ya. Baik, kemudian para ulama selepas itu kita bincang tentang tiga kali basuhan, ya. Telah pun kita bincangkan, majoriti ulama mengatakan basuh semuanya 3, tetapi jumhur berpendapat kepala yang tidak basuh itu, maka dia tidaklah 3 kali, dia 1 sapuan saja, 1 sapuan sahaja. Dalam satu hadis riwayatnya, daripada Nabi buat daripada belakang tarik ke depan, itu dia sapuan lengkap. Kemudian mazhab Syafi'i menganggap bahawa sapuan atas kepala juga 3 macam basuhan, ya. Dan mazhab Syafi'i juga memandang bahawa telinga juga merupakan satu perkara yang perlu dibasuh. Baik, jadi pada hari ini saya tertinggal, saya punya photostat yang tuan-tuan ada tu saya tertinggal, so jadi saya tak boleh nak refer dekat situ. Jadi tuan-tuan cari masalah al-mas'alatu thaminah min ta'yinil mahal. Itu adalah perbincangan kita pada hari ini. Permasalahan yang ke-8, iaitulah dari sudut menentukan tempat untuk disapu, ya. Jadi kita dah bincangkan juga bila sapu kepala, ya. Dalam bulan lepas saya ada sebut satu dekat sini, kalau kita lihat dalam perbincangannya, wa ruya ibnu majishun annahu qala idza nafadha al-ma' masaha ra'sahu bi balil lihyatihi wa huwa ikhtiyar Ibnu Habib wa Malik wa Syafi'i, ya. Sebab majoriti para ulama mengatakan wajib untuk mengambil air yang baru untuk sapu kepala. Bila kita sapu muka sebagai basuh tangan, kepala mesti ada air yang baru ambil. Kias ataupun mengambil analogi kepada semua anggota-anggota lain, mesti pakai air baru. Tetapi apabila air tak berapa nak ada, diharuskan menurut sebahagian kecil ulama, air yang basuh muka tu, bila itu basuh muka, air tu contohnya ada orang ada janggut, dia menitik, pergi ke janggut dia menitis, kita boleh tadah, pakai pula untuk basuh kepala, boleh.
Walau bagaimanapun itu bila catuan terlampau teruk lah. Ketika catuan tak berapa teruk ni, tak payahlah buat macam tu. Yang lebih sempurnanya kita ambil air yang baru, itu lebih baik, ya. Baik, hari ini kita terus masuk itu. Saya berikan sedikit introduction untuk reminder yang kita dah belajar bulan lepas. Bulan ini kita nak lihat dua topik. Yang pertama, al-mashu 'alal imamah, menyapu di atas serban. Topik menyapu di atas serban ini juga ada kaitannya dengan kaum wanita sebenarnya, ya, iaitulah menyapu air di atas tudung. Tapi kita pergi kepada konsep asal dia dulu, kita akan hurai kemudian. Baik, kita boleh baca, tuan-tuan cuba cari dekat dalam muka surat tu. Ikhtalafal ulama'u fil mashi 'alal imamah. Ulama berbeza pendapat dalam persoalan menyapu air di atas serban sewaktu wuduk, ya. Jadi apa topik ni? Topik ni cerita apa ni? Topik ni cerita kalau sapu atas serban, makna tak payah sapu dah atas kepala. Tak payah sapu atas kepala dah. Ni kita nak belajar ni, apa cerita ni, bila boleh sapu atas kepala, sapu atas serban ini. Baik, fa ajadha dzalika Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menganggap boleh menyapu air di atas serban dan tidak menyapunya di atas kepala. Ya. Begitu juga pendapat Abu Thawr wal Qasim bin Salam wa jama'atun, wa mana'a min dzalika jama'atun minhum, dan sebahagian para ulama, kumpulan ulama melarangnya. Sebahagian kata harus, sebahagian melarangnya. Yang melarangnya siapa? Imam Malik sendiri, wa Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah. Maka tiga ulama yang besar ni, mewakili mazhab masing-masing, sepatutnya menganggap tidak dibenarkan. Baik, wasababu ikhtilafihim fi dhalik, sebab ikhtilaf, itu yang kita nak belajar dalam Bidayatul Mujtahid ni. Kenapa mereka berikhtilaf? Kita bukan nak tahu saja dia ni kata harus, dia ni kata boleh, dia ni kata batal, dia ni kata tak boleh, dia ni kata boleh. Kita nak tahu sebab apa. Ikhtilafuhum fi wujubil amal bil athar al warid fi dhalika min hadithil Mughirah. Sebab ikhtilaf mereka yang pertama, kata Imam Ibn Rushd rahimahullahu ta'ala, adalah kerana wujubul amal, berbezanya mereka menanggapi athar. Al-athar al-warid maknanya hadis yang ada dalam topik ini. Dalam bab sapu atas serban ini ada hadis-hadisnya, tetapi para ulama berbeza dalam melihat hadis itu membawa kewajipan ke, membawa larangan ke, membawa suruhan ke, dan begitu. Itu kita akan tengok. Antaranya daripada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, yang mana beliau mengatakan annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Rasulullah ketika wuduk menyapu di atas ubun-ubunnya dan juga di atas serbannya. Nampak? Satu hadis ni disebut Nabi sapu dua-dua. Atas ubun-ubun maknanya atas kepala, dan juga di atas serbannya. Wa qiyasan 'alal khuf, dan juga mengambil analogi menyapu di atas kasut khuf, stokin khuf. Siapa kat sini yang dah ada pengalaman memakai kasut khuf? Ada? Kasut khuf ni, siapa-siapa yang duduk negara Arab yang ada musim sejuk, negara-negara barat yang ada musim sejuk, kasut khuf ni sangat-sangat penting lah, ya, sebab sejuk betul. Kalau tidak, jari-jari kaki tu dia kita pakai tu dalam keadaan suci, maka kita sapu saja, ambil uduk, sapu je atas tu. Dia dibuat daripada kulit, ya, kulit kambing ada, kulit lembu ada belaka, ya. Baik, walidzalika ishtarata aktsaruhum lubsaha 'ala at-taharah. Maka kerana itu sebahagian ulama begini, kasut khuf ataupun stokin khuf tu, dia bila kita pakai, kita mesti dah ada wuduk dulu. Kita ambil wuduk dulu baru kita pakai. Kalau tak ada wuduk pakai, maka tak boleh sapu di atas khuf.
Maka ada ulama yang mengkiaskan hadis ini, ya, dia kata hadis ini kira macam bukan hadis ni, dia mengkiaskan sapu atas serban itu macam sapu atas khuf. Maka oleh kerana itu kalau nak sapu atas serban kena ada wuduk dulu sebelum pakai serban. Kalau tak ada wuduk, tak kira lah, kata sebahagian. Baik. Wa hadzal hadis, dan hadis ini pula hadis yang ada dalam kitab ni, iaitulah Rasulullah sapu di atas ubun dan di atas serban. Innama raddahu man raddahu, sebahagian yang menolak akan menolaklah keharusan menyapu di atas serban. Sebahagian ulama dia tolak hadis ni, dia anggap hadis ni lemah, maka mereka pun tak menerimalah untuk membenarkan sapu wuduk atas serban berbanding di atas kepala. Imma li annahu lam yasih, ini disebut sama ada. Kenapa dia tolak? Dia tolak tu kerana sama ada lam yasih, bagi pendapat mereka hadis itu tidak sahih indahu, di sisi mereka. Wa imma li anna zahiral kitab aradahu indah, ataupun kerana pendapat mereka hadis ini bercanggah dengan apa yang ada dalam ayat Al-Quran. Allah kata sapu atas wamsahu biru'usikum, hadis ini tiba-tiba ada sebut wa alal imamah. Kalau binasiyatihi itu faham, tapi wa alal imamah ni apa benda pula? Maka dia bercanggah. Bila bercanggah, sebahagian ulama mengambil konsep bahawa kita tak boleh terima ataupun ada takwilan-takwilannya, ya. A'ni kata Imam Ibn Rushd, al-amra fihi bimasir ra'si, yang macam saya sebut tadi, wamsahu biru'usikum, satu perintah untuk sapu di atas kepala. Maka hadis ini seolahnya ada percanggahan dengan arahan sapu atas kepala, maka sebab tu mereka menolak. Yang seterusnya, wa imma li'annahu lam yashtahiril amal bihi indaman yashtaritu ishtihar al-amal fima nuqila min tariqil ahad wa bi khasatin fil madinah ala al-ma'lum min madhhab Malik annahu yara ishtihar al-amal. Baik, ayat yang panjang ni duk cerita pada kita. Okey, jadi hadis ni apa masalah dia? Yang pertama, ada yang kata tak sahih, sebab tu dia tolak. Kumpulan yang kedua pula kata hadis ni dia bercanggah dengan ayat Quran, maka sebab tu kena tolak. Yang ketiga pula, kerana dianya tidak masyhur diamalkan, tidak tersebar para ulama ataupun sahabat duk buat benda ni, tak ada. Lam yashtahir amal bihi indaman yashtaritu ishtiharil amal, bagi mana-mana ulama ada sebahagian. Maka kitab ni dia ngajar kita, dia tak nak sebut semua nama. Kalau disebut mana dia ulama yang kata syarat gini-gini, maka kita tak larat baca banyak sangat nama ulama nanti. So sebab tu dia tak sebut nama ulama, dia sebut pendapat dia terus. Pendapat ulama yang begini, dia menganggap bahawa untuk beramal hadis-hadis ahad, maka ni hadis ahad, dia mestilah ishtiharul amal, tersebar amalannya, khususnya di Madinah. Jadi apa benda cerita ni? Cerita ni adalah sebenarnya dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, cara dia mengambil hukum, salah satu sumber hukum adalah amal ahli Madinah. Mazhab lain kita tengok sekejap lagi, begini, amal ahli Madinah ni adalah amalan para orang Madinah, dianggap sebagai sumber hukum. Kenapa? Kerana Imam Malik bin Anas berpendapat orang Madinah adalah yang paling hampir dengan Nabi, dan mereka ni mengambil amalan-amalan mereka dari turun-temurun daripada Nabi, yang paling tahu tentang Nabi. Maka bila mana ishtiharul amal, bila mana tiba-tiba orang Madinah semua pakat buat begitu belaka, hampir semua ishtihar maknanya bukan bahasa Melayu, ishtihar tu bahasa Arab, artinya popular, maka sudah tentulah seolah-olah macam mutawatir, seolah-olah macam confirm dia ni bersambung datang daripada Nabi. Maka sebab tu ada kekuatan. Amal ahli Madinah ni hanya dicadangkan ataupun diambil, dipakai oleh Imam Malik ataupun mazhab Maliki. Mazhab lain kita akan tengok sekejap lagi. Mazhab Maliki ni Imam Malik sendiri tulis. Dia tulis dalam satu surat
yang dia hantar pada Lais bin Sa'ad Al-Masri, seorang imam tabi'in yang lain ataupun tabi'in yang hebat bernama Imam Al-Lais bin Sa'ad, berduduk di Mesir. Dia beri fatwa dekat Mesir. Imam Malik dapat maklumat bahawa Imam Lais ni telah memberi fatwa yang tak sama dengan ahli Madinah. Ya, lalu dia pun hantar surat. Dia hantar surat. Dia hantar message private lah. Dia tak adalah buat statement ke tidak kan. Dia pun kata apa? Risalah tu Malik ila Lais, dia kata i'lam rahimakallahu annahu balagani annaka tuftin nas bi asya'in mukhtalifah lima alaihi jama'atun nas indana wa baladana alladhi nahnu fih. Dia kata, aku telah dapat tahu bahawa kamu memberi fatwa yang bercanggah dengan apa yang diamalkan oleh kami dan negara kami, Madinah. Ya. Maka dia pun bawa satu dalil. Panjang surat dia, tapi saya ringkaskan. Dia pun bawa satu dalil menunjukkan kenapa kita perlu rujuk kepada perbuatan yang umum oleh ahli Madinah adalah firmanullah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dalam surah Taubah ayat 100. Iaitulah orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yang awal-awal, orang muhajir, orang muhajirin dan orang ansar. Mereka itu semua duduk di Madinah. So mereka ada keutamaan di sisi Allah. Maka begitulah mereka ini, kumpulan yang mereka buat meramai ini, ada hukum, ada dalil yang boleh kita ambil kira. Baik, untuk memperincikan lagi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, nama yang orang sebagiannya allergic ni lah. Allergic tak allergic pun tuan-tuan, pendapat dia dalam banyak keadaan, kata Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi, banyak yang maju ke depan daripada tahun dia hidup. Panjanglah, banyaklah contohnya, tapi kita tak nak terang bab tu. Kita nak ambil dalam bab ahli Madinah ni. Para ulama duk bincang-bincang, Ibn Taymiyah mudahkan dalam bentuk yang saya rasa paling mudah untuk dipahami. Gini Imam Ibn Taymiyah kata. Ibn Taymiyah kata amal ahli Madinah ni kita pecahkan kepada beberapa pecahan. Yang pertama, ma yajri majran naql. Ya, apa-apa amalan ahli Madinah yang ada dalam dalil hadis. Contoh, Nabi SAW suruh kita ambil timbangan Mekah, ukuran Mekah dan Madinah. Begitu kan? Mikian ahli Madinah. Ya, maka ketika itu amal ahli Madinah yang ada dalil dan naqli hujah itu yang pertama. Yang itu hujah, yang itu kita terima. Itu tak payah namakan amal ahli Madinah lah. Kalau yang itu namanya hadis lah, habis cerita. Tapi nak cerita kalau amal ahli Madinah tu tepat dengan dalil naqli, okey, kita accept. Yang kedua, al-amal al-qadim qabla maqtal Uthman. Yang kedua, amalan-amalan ahli Madinah sebelum pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebelum pembunuhan Uthman, orang-orang di zaman itu dikira yang paling takwa, antara yang terbaik di kawasan tu. Ya, belum zaman fitnah yang besar, betul tak? Maka Ibn Taymiyah diletakkan, ijtihad dia lah, dia letakkan tarikh waktu tu. Sebab bila dah ada fitnah tu maknanya cubaan, ujian, pertelingkahan, maka kemungkinan wujudnya orang berfatwa ikut nafsu, berfatwa ikut kumpulan dia sudah ada. Maka kalau sebelum tu lebih bersepadu. Maka pada Ibn Taymiyah punya pendapat, yang itu yang kedua pun kita anggap dia hujah, boleh buat dalil. Yang ketiga, apabila bercanggahnya satu amalan lain dengan amalan ahli Madinah dan tak ada murajjah, ya, bila tak ada murajjah ni maksudnya tak ada pun satu dalil khas ke yang menunjukkan salah satu lebih kuat. So mana satu nak ambil? Amal satu perbuatan, amal ahli Madinah buat begini, ahli Iraq buat begini, ahli Iraq buat begini, ahli Syam buat begini, tak tahu mana satu, tak ada dalil yang menunjukkan mana satu lebih kuat. Maka pada ketika itu menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, amal ahli Madinah boleh dijadikan supporting evidences. Maknanya hujah tambahan, untuk support. Baik, jadi boleh tolong tarik tak tirai itu? Tirai itu tarik untuk orang perempuan punya border tu. Tarik. Tarik ke depan, bukan tarik buka, tarik tutup. Macam tu.
Okey. Baik, jadi itu amal ahli Madinah yang ketiga. Yang ketiga itu boleh pakai tapi dia tak sampai tahap hujjah, dia sampai tahap murajjih saja. Baik, yang keempat Ibn Taymiyah kata amal ahli Madinah al-mutaakhirin, orang-orang terkemudian. Terkemudian ni zaman dia lah contoh, ataupun zaman 400 hijrah ke atas terkemudian, ataupun mungkin selepas zaman Uthman bin Affan dibunuh pun dianggap mutaakhir mungkin, ya. Ataupun kalau bukan, kita boleh ambil 500 ke atas hijrah. Yang itu laisa bihujjah, itu bukan lagi dah hujjah. Nampak? So bagi saya ini penerangan yang agak bagus, agak komprehensif jugalah, ya. Sebab bila kita salah faham, kita kata mazhab Maliki pakai amal ahli Madinah, kita pun duk pakaikan dia secara general. Imam Malik sebut zaman dia, tapi kita duk pakai sampai zaman hari ni. Oh, ni orang Madinah ni buat gini ni, oh kita pun pakai. Tak boleh, orang zaman sekarang ni tak pakai dah, tak hujah langsung dah. Malah pada pandangan Ibn Taymiyah, orang ahli Madinah yang hidup pada zaman Imam Malik pun tak boleh pakai dah, sebab dia pakai ketika sebelum Sayyidina Uthman dibunuh sahaja. Jadi apa sebab kita bincang amal Madinah ni? Sebab kita nak beritahu tadi bahawa ini adalah bab kerana sapu di atas serban ini dianggap bercanggah dengan amal ahli Madinah. Ya. Baik, habis kat situ. Kemudian waqala fihi Abu Umar Ibn Abdul Bar. Sekali lagi Imam Ibn Rushd merujuk kepada Ibn Abdul Bar, yang kita tahu dia memang agak, bukanlah taksub, tapi dia memang sumber rujukan utama dia dalam bab ni, dalam kitab ni. Dia kata, Ibn Abdul Bar kata memang ada hadis ni, hadis Nabi sapu atas serban ni, ya, tapi innahu hadithun ma'lul, dia hadis yang ada penyakit. Ma'lul ni bahasa ulum hadis lah, maksud dia hadis yang ada penyakit, ada illah. Illahnya, ini kena belajar ulum hadis lah. Illahnya maknanya pada matan dia ada bercanggah dengan Quran, itu ada antara contoh illah. Illah ni biasa para ulama ada illah pada sanad, ada illah pada matan, begitu, ya. Habis. Kemudian fi ba'dhi turuqih, dan pada sebahagian jalan hadis ini diriwayatkan annahu masah 'alal imamah, iaitulah Nabi menyapu di atas serbannya. Sedangkan tidak disebut, ada satu hadis disebutkan Nabi sapu atas serban, dan tak ada pula disebut ala nasiyah, di atas ubun-ubun. Walidzalika lam yashtarit ba'dul ulama fil masih 'ala al-imamah 'ala al-masih lam yashtarit ba'dul ulama fil masih 'ala al-imamah al-mashu 'ala an-nasiyah id la yajtami'u al-aslu wal badalu fi fi'lin wahid. Oleh kerana itu, sebahagian ulama yang mengatakan, yang cuba menggunakan hadis ini sebagai dalil harus sapu di atas serban, dia kata bila dah sapu atas serban, tak payahlah sapu atas kepala dah, sebab walaupun hadis ni sebut dua-dua, Nabi sapu atas ubun dan Nabi sapu atas serban, so dua-dua. Tapi komen Ibn Rushd, dia kata apa? Dia kata macam mana boleh id la yajtami'ul aslu wal badal, tak boleh bergabungnya asal dengan pengganti dia dalam satu perbuatan. Dia kata gitu. Faham tak maksud dia apa? Maksud dia, sapu atas serban mengganti sapu atas kepala. Tujuan sapu atas serban adalah untuk ganti sapu atas kepala. Kalau dah sapu atas kepala, nak buat apa faedah sapu atas serban dah? Begitu. Kalau boleh sapu atas serban, apa faedah sapu atas kepala dah? Ya. Sapu atas serban atas kepala lah, maknanya sapu kena atas kepala, kulit kepala. Macam juga khuf, bila boleh sapu atas khuf, tak payah sapu kena pada kulit kaki dah. Khuf itu mengganti kulit kaki. Tapi kalau kena sapu dua-dua, tak ada faedah lah sapu atas khuf tu. Itu maksud dia, ya. Maka sebab tu dia kata bagi sesiapa yang mengharuskan, dia kata sapu atas serban. Maka atas serban tu macam mana, kita akan cerita dengan detail lagi sekejap lagi. Okey, habis dalam bab ni, saya nak lanjutkan sikit perbincangan supaya lebih jelas. Baik, kesimpulan dalam bab sapu atas serban ini, dan juga kita nak kaitkan sikit tambahan ilmu pada tuan-tuan dan puan-puan. Bagi orang perempuan, boleh tak sapu atas tudung?
ya. Ada riwayat dalam Sahih Muslim Nabi daripada Bilal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masah ala khuffaini wal khimar. Nabi menyapu di atas dua khuf dan juga dua khimar. Khimar ni macam tudung lah, macam tudung, macam selendang, serbannya, ya. Dan kemudian para ulama mengatakan bahawa tudung wanita masuk di dalam hukum serban. So bila lelaki pakai serban, perempuan pakai tudung, ada keperluan lelaki sapu atas serban, perempuan boleh sapu atas tudung, ya. Baik. Kemudian daripada dalil kitab Sahih Bukhari juga ada, iaitulah Ja'far bin Amru daripada bapanya berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala imamatihi. Rasulullah menyapu air di atas serbannya ketika wuduk, ya. Begitu juga dengan Sahih Muslim. Dan kesimpulannya, Imam Ibn Qayyim cuba membuat kesimpulan. Imam Ibn Qayyim membuat kesimpulan, kenapa ni ada sebut pasal ubun, sebut pasal serban. Kata Imam Ibn Qayyim, wa kana yamsahu ala ra'sihi taratan wa ala al-imamah taratan. Sebenarnya Rasulullah, ada kala Rasulullah sapu atas kepala saja, ada kala Rasulullah sapu atas serban, ya. Dan ada kala Rasulullah sapu di atas dua-dua sekaligus. Tu dia, ya. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Zadul Ma'ad. Baik. Imam Asy-Syaukani pula kata dalam kitab Nailul Awtar, wal hasil annahu thabata al-mas' ala ar-ra'si faqat wa ala al-imamah faqat wa ala ar-ra'si wal imamah wal kullu sahihun thabitun, gitu. Faqasir al-ajza' ala al-ba'd ma warada li ghairi mujib laisa min da'bil munsifin. Baik, Imam Syaukani kata, kesimpulan aku, dia kata, Imam Syaukani ni siapa dia ni? Imam Syaukani ni ulama besar di Yaman. Tapi dia bukanlah zaman terdahulu sangat. Dia pada zaman berapa? 1000 Hijrah lebih jugalah. Dah tahun awal-awal 1000 Hijrah dahulu. Dia kata telah sabit hadis menyatakan bahawa Rasulullah sapu atas kepala sahaja, ada. Rasulullah sapu atas serban saja, ada. Dan Rasulullah sapu atas kedua-duanya pun boleh. Maknanya dia punya kesimpulan sama dengan Ibnul Qayyim Jauziyah. Dan dia kata juga, tapi ada orang, dia kata ada ulama qasar, telah pun memecahkan antara salah satu, kepala saja ataupun ni saja, ya. Kalau dah sapu atas serban tak payah sapu atas ni. Iaitulah jama'atun min ahlil ilmi, iaitulah sebahagian ulama ilmu, iaitulah antaranya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Baik. Kemudian para ulama juga bincang, kalau tuan-tuan nak cuba amalkan sapu atas serban ini, bila sapu atas serban, ada ulama contohnya mazhab Hambali menganggap telinga adalah kepala. Bila sapu atas serban, contoh saya pakai serban, saya tak pakai serban ini, saya pakai serban begini, saya sapu atas serban, katalah telinga saya tertutup dengan serban, maka saya sapu atas serban kat sini, sudah perlu tak lagi nak kena sampai telinga? Perlu atau tidak? Maka jawapannya tidak perlu. Atas serban kira dah settle, dia mewakili semua sekali dah. Baik, kecuali kalau terzahirnya telinga, kalau telinga tu keluar sikit, ada orang dia pakai serban telinga keluar, sapulah. Ada orang pakai serban, teknik dia serban tutup telinga terus. Itu yang panggil kadang-kadang tak apa dengar kan? Kalau serban tu tebal lah. Jadi kalau itu sapu, kalau tak terkeluar tak payah sapu. Kalau terkeluar, sapulah yang tepat terkeluar, kata sebahagian ulama, ya. Baik, kemudian ada lagi beberapa syarat. Ada ulama yang cuba menggunakan lagi syarat. Dia kata serban itu mestilah diikat kemas, yang maknanya tak adalah kena tiup angin terbang. Kalau contoh saya pakai serban jenis mudah, jenis retak je macam ni kan, ini tak boleh. So ada sebahagian ulama dia kata you kena ikat dia belakang, diikat macam ni. Kalau ikat macam ni, dia kalau tiup angin dia tak terbang, baru boleh. Tapi walau bagaimanapun ada perbincangan, ada yang menolak sebab tak ada dalil yang menunjukkan mesti nak kena ikat, tak ikat. Nabi kata alal imamah je. So
terpulang pada tuan-tuan lah. Jadi begitu juga dengan tudung. Bila tudung kena tiup angin, terbang nak? Terbang terangkat je lah, tak adalah campak kan. Maka bolehlah sapu di atas tudung. Baik, kemudian nak sapu syarat dia, para ulama kata mestilah ada keperluan. Itu dia. Iaitulah disebutkan dekat sini, qala bi jawazil masi 'alal khimar duna wujudi 'uzrin aw masyaqqah. Tidak ada, maknanya fi ma na'lam, tidak ada ulama yang kata harus untuk sapu di atas serban atau tudung ketika tidak wujudnya keuzuran. Keuzuran tu maknanya ada keperluan. Maknanya kalau wanita, mereka berada musafir contohnya dekat negara Mak Saleh ke mana ke, nak buka tudung, tak ada tempat wuduk, hanya ada pipe dekat sinki, nak ambil wuduk macam mana, kemudian pegang pula dengan dia ni bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tak ada keperluan sangat dah, sebab boleh basahkan sikit, selok je dalam tu, settle dah kan. Tapi kalau mazhab Hambali punya wanita, mazhab Maliki punya wanita yang kena sapu habis, macam mana dia nak buat tu? Dia sapu atas tudung lah. Nampak tak? Para ulama dia punya package, dia punya fatwa dia selari sebenarnya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i tak berapa perlu sangat lah untuk sapu atas serban ataupun sapu di atas tudung ni, sebab kita dah boleh anggap sah wuduk dengan sedikit air kena di atas, kita sapu di atas kepala kita. Jadi tak payah nak sapu atas serban sebenarnya. Baik, habis. Kemudian kalau sapu atas serban dan atas tudung, adakah wuduk kita tu bila kita ambil macam khuf juga? Ada waktu dia. Iaitulah sebagaimana kalau kita pakai khuf kita, wuduk kita itu hanya terpakai 3 hari kalau kita musafir, tak perlu ambil wuduk lagi 3 hari. Dan kalau kita tidak bermusafir, lailatin yaum wa lailah, satu hari semalam, satu hari satu malam. Habis satu hari satu malam, kita kena ambil wuduk balik, khuf kita tu dah kena tanggalkan. Tapi kalau apakah serban, kita sapu atas serban, wuduk kita tu dianggap macam khuf atau tidak? Maka para ulama kata Imam Abu Thawr, inna waqtahu ka waqtil masi 'alal khufain. Ya, betul, sama kata seorang ulama. Tetapi Imam Asy-Syaukani berkata yang lebih kuatnya adalah tidak mengikut disiplin hari sapu khuf. Sebabnya khuf untuk ganti basuh kaki, serban untuk ganti sapu kepala. Dia punya illah tidak berkait. Yang itu basuh, yang ini sapu, maka tak boleh nak kena. Dia illah ma'al fariq, qiyas ma'al fariq, dia kata. Maka pada pandangan dia tak ada. Imamah ni dia dengan tudung, dia tak ada ikut undang-undang 3 hari atau sehari bagi orang musafir dan juga orang ini. Gitu dia. Satu lagi kita nak tambah sikit ilmu pada tuan-tuan, walaupun tak ada dalam kitab ni. Bila tuan-tuan ambil wuduk dengan sapu atas serban dan sapu atas tudung, adakah dia untuk mengangkat hadas besar atau hadas kecil, atau kedua-duanya sekali? Maka jawapannya para ulama duk sebut bahawa ia adalah untuk hadas kecil sahaja. Maknanya kalau mandi wajib tak boleh, sapu atas tudung lah, tak boleh. So dia kena mandi, hanya untuk hadas kecil sahaja. Baik, habis kat situ. Habis al-mashu 'alal imamah. Hari ni kita tak boleh panjang sangat sebab saya ada program selepas ni, ada kefik medik, kemudian kereta pula dekat workshop nak pergi ambil. Baik, sekarang kita masuk tajuk yang kedua yang sempat hari ini, insya-Allah, al-mas'alatu tasi'ah minal arkan, masalah yang ke-9 daripada rukun wuduk, iaitulah perbincangan tentang arkan. Mashul udhunain, menyapu dua telinga. Menyapu dua telinga, bukan basuh. Dalam kitab ni dia tulis menyapu dua telinga.
ya, bukan basuh dua telinga dalam kitab ni. Ikhtalafu, berbezanya ulama fi mashil udhunaini, dalam hal membasuh, menyapu dua telinga dengan air, hal huwa sunnatun au faridah, sama ada dia sunat ataupun fardu. Wah, itu yang pertama sekali mereka ikhtilaf, sunat ke fardu, ya, mesti ataupun digalakkan saja. Isu yang kedua, kalau kita belajar dekat universiti ada whiteboard, saya akan tulis ni, nombor 1 ini dia nya, sunat atau fardu. Nombor 2 punya ikhtilaf, hal yujaddada lahumal ma, bila nak basuh telinga kena ambil air baru ataupun boleh pakai air mana-mana. Tadi kita ambil basuh muka, ada air, ada lagi kat tangan, pakai. Basuh tangan contohnya, ada lagi air kat tangan, pakai. Ataupun kena ambil air yang baru. Itu pun mereka beza pendapat. Baik, kita pergi kepada nombor 1 tu. Yang nombor 1, fadhahaba ba'dun nas ila annahu faridah, sebahagian orang menganggap ianya wajib. Wa annahu yujaddada lahumal ma, malah bukan saja wajib, dah kata wajib mestilah guna air yang baru. Bila wajib mesti guna air baru, itu dia punya package dia. Tak ada wajib boleh pakai air mana-mana, tak boleh, sebab wajib dia berat, dia tuntutan dia mesti pakai air yang baru. Wa min man qala bihadzal qaul, dan di antara ulama yang berkata sedemikian adalah jama'atun min ashabi Malik, sebahagian ulama daripada ulama mazhab Maliki. Ashabu Malik maknanya Maliki. Wa yata'awwaluna ma'a hadza annahu madhhabu Malik liqaulihi fihima innahuma minar ra's, dan sebahagian yang mengatakan wajib ni kerana apa? Kerana mereka mentakwilkan. Mentakwil tu apa maksud dia? Menganggap bahawa dua telinga itu adalah daripada kepala. Dua telinga itu adalah kepala. Habis, itu adalah kumpulan ulama yang pertama. Dia kata wajib sapu telinga ni, basuh telinga, sapu telinga. Ya. Kenapa dia kata sapu? Sebab kepala sapu, telinga sebahagian daripada kepala, sebab tu sapu juga. Begitu. Tu dia punya package dia. So bila sapu maknanya alirkan jari gini, alirkan jari, sentuhkan dengan tangan-tangan, habis. Ya. Wa qala Abu Hanifah, dan berkatalah Imam Abu Hanifah wa ashabu, dan juga ulama-ulama mazhab dia, mashahuma fardun kadzalik. Imam Abu Hanifah pun kata fardu, sapu telinga tu fardu, wajib buat. Dekat sini ada sedikit nota. Apabila kita menyemak balik kitab mazhab Hanafi, kita akan dapati sebenarnya mazhab Hanafi menganggapnya sunat. Bermakna sebahagian mungkin ulama Hanafi menganggap dia adalah wajib, fardu, tapi dia bukan mewakili mazhab. Ini kita kena faham dalam bab menisbahkan sesuatu pendapat kepada mazhab atau kepada ulama, kena hati-hati. Bila tuan-tuan baca kitab ni, saya dah beritahu awal tapi mungkin ada yang tak hadir dulu kan. Bila kita baca kitab turath, kitab tua, kitab apa-apa, contohnya kita baca kitab dalam mazhab Syafi'i, kita baca kitab Siyarus Salikin contohnya, tak boleh kita kata inti dalam tu adalah mazhab Syafi'i, tak boleh. Sebab dia mungkin tidak mewakili mazhab, dia adalah hanya ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i tapi tidak mewakili mazhab. Boleh faham contoh yang mudah dalam bab solat adalah lepas habis solat kita menyapu muka kan, menyapu muka dalam satu kitab, ya, dalam satu kitab, nama kitab tu Sabilul Muhtadin, ya, iaitulah dia kata oleh Syekh tak salah saya Daud Fatani, ya, dia kata letak atas hubun, ya, masa habis solat tu tak berbun, kemudian turun ke bawah, ya. Itu disebut dalam kitab tu. Adakah itu mazhab Asy-Syafi'i? Nak tahu mazhab Asy-Syafi'i ataupun tidak, kita kena tengok kitab mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i, iaitulah kitab Al-Majmu', kitab Rawdatul Talibin, kitab Al-Um pun boleh juga, ataupun kitab Nihayatul Muhtaj, ataupun kitab Nihayatul Muhtaj dengan Tuhfatul Muhtaj, ya. Jadi Munil Muhtaj pun boleh juga. Banyak kitab mazhab Syafi'i, kitab nama lebih kurang je kan. Sebenarnya nak beritahu itu kitab mazhab yang sama, ya.
Maka bila kita tengok, kita dapati bahawa kebanyakan kitab muktamad ni tak ada sebut langsung. Maka itulah sebenarnya apa pendapat yang muktamad dalam mazhab, iaitulah tidak ada menyapu apa-apa. Sebahagian kecil ulama Syafi'i kata letak atas bubun, sebahagian kecil lagi kata sapu dahi, gitu. Tapi nak kata itulah dia mazhab Syafi'i, tak boleh. Itu kena hati-hati. So jadi kat sini kita nak sebut bahawa Imam Ibn Rushd dia pakar dalam mazhab Maliki, dia bukan pakar dalam mazhab Hanafi. So sebab tu kita, kalau tuan-tuan buat masters ataupun buat PhD ataupun buat artikel, jangan ambil pendapat mazhab Hanafi dalam kitab ni. Tak boleh, tak reliable kita kata. Ini bukan sumber primer. Ini sumber sekunder secondary sahaja. Okey. Baik, itu adalah kita tengok. Jadi tapi saya nak sebut ini tidaklah mencacatkan kitab ini. Cuma kita nak tambahlah, ini nak menunjukkan manusia yang tulis kitab ni, bukan malaikat. Bukan malaikat. Ya. Walaupun dia kitab turas, kitab tua ni, tua sungguh kitab ni. Berapa umur dia? 900 tahun kitab ni umur dia. Walaupun dia tua, walaupun dia ditulis oleh ulama yang hebat, mungkin dia ada keramat-karamah, mungkin dia wali mungkin, tapi tetap ada benda yang mungkin tak berapa tepat. Dan itu tidaklah menjadikan satu keaiban untuk dia. Ya, baik, habis. Menurut Imam Ibn Rushd, dia kata ada Imam Abu Hanifah dan ashab dia berkata sapu telinga adalah fardu kecuali tak payah guna air baru. Ada sedikit pengumuman. WXU 7698 mohon alih kenderaan tuan-tuan, saudara atau sedari, kerana menghalang parking di bawah flat. Ya, nanti kena cala. Agak tak dicalakan lah. Ya. Baik. Jadi pendapat yang kedua ni kata fardu tapi tak perlu ambil air baru. Yang pertama tadi fardu kena air baru, yang kedua fardu tak kena air baru. Wa qala Syafi'i, dan berkata pula Imam Syafi'i, mashuhuma sunnatun wa yujaddada lahumal ma. Sapu telinga adalah sunat sahaja dan diperlukan ambil air baru. Okey. Wa bihadza wa qala bihadzal qaul jama'atun aidan min ashabi Malik, dan menyokong pendapat Syafi'i ini sebahagian ulama daripada ulama mazhab Maliki. Nampak banyak betul pendapat. Pening tak tuan-tuan perempuan belajar kan? Sebab tu serahkan kepada pakar. Serahkan kepada pakar. Kalau tidak kita nak jadi pakar semuanya memang pening lah tuan-tuan. Sebab itulah para ulama punya disiplin dalam mengaji fiqah ni adalah jangan tergesa-gesa menyesatkan orang. Jangan tergesa-gesa melabelkan seseorang yang buat amalan ibadatnya tak sama dengan kita terus dengan pelbagai gelaran. Kerana malam yattali' ala ikhtilafin nas lam yashum raihatal fiqh. Disebut oleh para ulama silam, siapa-siapa yang tidak menelaah pelbagai pendapat para ulama, dia sebenarnya belum cium lagi bau fiqah. Apatah lagi nak mengaku dia pelajar fiqah, pelajar syariah, spesialis lah apa. Tidak lagi tuan-tuan. Inilah juga yang menyebabkan sebagian orang awam cuba menangguk di air yang keruh. Apa contohnya? Kita kata ini hukum dia haram. Ustaz, ada tak pendapat yang mengatakan harus? Dia tanya juga tu. Contohnya kita belajar bab riba ke, ini hukumnya riba. Ustaz, tak ada ke jalan ada pendapat lain ke kata harus yang mesti boleh ambil ke? Wah sedap dia. Dia ingatkan boleh pilih ikut hawa nafsu. Walaupun kalau katalah ada, tapi kalau dah kita terangkan dengan dalil sebagainya, kita tak boleh ambil pendapat yang lemah ketika wujud dan kita keyakinan dan kita faham ini dalil yang kuat, kata tak boleh. Wal amal bil rajih wajib, kata majoriti ulama. Beramal dengan pendapat yang rajih, yang kuat, yang kita pun dah yakin, kita pun dah tahu adalah wajib. Dan beramal dengan marjuh ketika tahu yang rajih adalah makruh, dan sebahagian ulama kata haram. Sebahagian lagi kata masih lagi boleh kalau ada hajah, ada keperluan yang mendesak. Baik. Sekarang kita tengok wa yata'awwaluna aidan annahu qawluhu lima
lima ruya anhu qala annahu qala hukmu mashihima hukmul matmadah. Sebahagian ulama mentakwilkan sunnahnya menyapu telinga ini dengan mengkiaskannya, mengambil hukum berkomor. Menyapu telinga ni sama dengan hukum berkomor. Hukum berkomor apa yang kita belajar dulu? Sunnah. Ya, habis. Kemudian kita masuk ke bawahnya lagi. Wa aslu ikhtilafihim fi kauni mashihima sunnatun aw fardan. Asal kepada sebab perbezaan pendapat ini adalah sunat ataupun fardu. Kerana apa? Kerana sekali lagi mereka berbeza pendapat dalam menilai dan menanggapi athar al-waridah, dalil-dalil hadis yang ada dalam bab ini, iaitulah Nabi menyapu dua telinganya. Ada dalil sebut macam itu. Hal hiya ziyadatun, adakah dia adalah tambahan kepada apa yang Allah kata dalam Al-Quran tentang sapu kepala? Allah kata sapu kepala wamsahu biru'usikum sahaja, full stop, tak ada wamsahu biru'usikum wa udhunaikum, tak ada. So ini menyebabkan ada ulama kata ini tak ada dalam Al-Quran ni tambahan lah kot dia ingat tambahan. Maka bila tambahan, fayakunu hukmuhuma ayyuhmala ala nadb, maka ketika itu dianggap ianya sunat sahaja, ya, yang wajib yang Allah sebut. Limakani ta'arud, kenapa dia jadi sunat? Kerana posisi keadaannya, makan at-ta'arud, bercanggahnya dia dengan allazi fil kitab, dengan dalil yang ada dalam Al-Quran. Fayakunu hukmuhuma hukmur ra'si fil wujub. Tersilap ambil tempat apa nama tu bukan tadi? Fayakunu hukmuhuma ayyuhmala 'ala an-nadab limakani ta'arud alladhi yutakhayyal bainaha wa bainal ayah in humilat 'ala al-wujub. Kerana apa? Kerana kalau kita kata wajib, maka dia akan bercanggah dengan apa yang Allah kata, seolah Allah terceceh satu benda. Allah kata yang Allah sebut Quran tu semua yang wajib belaka. Bila tak ada ni, dia ada percanggahan dengan, dia ada macam tambahan yang macam terceceh. Maka kat situ sebahagian ulama kata tak boleh kita nak kata dia wajib lah. Sebahagian dia kata. Ataupun ada juga yang kata ini memanglah tak ada. Am hiya mubayyinatan li mujmalil ladzi fil kitab, tapi boleh jadi ini adalah penjelas, perincian kepada yang ringkas. Kumpulan ulama kata, yang pertama kata kalau dalam Quran kata tak ada, yang ini ada, yang ini macam ada percanggahan. Yang kedua pula ulama kata tak, bukan percanggahan, itu perincian. Macam juga Al-Quran surah wa aqimus salah, dirikan solat, tapi tak ada perinciannya dalam hadis. Ini pun samalah macam tu, ya. Maka dia sebut fayakunu hukmuhuma hukmur ra'si fil wujub. Maka ada kemungkinan bila dia jadi perincian, dia ikut hukum sapu kepala. Sapu kepala wajib, sapu telinga pun wajib. Maka itulah asal usul kenapa ada ulama kata wajib sapu telinga. Itu yang kita nak belajarnya. Kenapa ada yang kata wajib ni? Sebab dia anggap macam itu. Faman aujabahuma ja'alaha mubayyi. Siapa-siapa yang mewajibkan sapu telinga kerana mereka menganggap ia perincian kepada ringkasan kewajipan yang Allah sebut dalam Quran. Wa man lam yujibhuma, barang dan sesiapa yang tidak mewajibkan dia pula, ja'alaha zaidah, dia menjadikan dalil dalam hadis ini hanya sebagai tambahan. Macamlah hadis tentang berkomor pun tambahan. Bila tambahan, maka dia sunat sahaja. Wal athar al waridah bidzalika kathirah, dan dalil-dalil tentang benda ni banyak. Wa in kanat lam tuthbit fi sahihain fahiya qad ishtahara al amal biha. Walaupun tidak ada satu pun hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang ada menyebut sapu telinga atau basuh telinga, tetapi kerana banyaknya hadis ni tersebar dan popular pula amalannya, maka maka ia tetaplah menjadi paling kurang pun sunat kalau ikut yang ini, ya. Okey, kita berhenti kat situ. Kita nak tengok, saya nak buka, kita buka sekali-sekala je. Kita buka kitab Talkhis Al-Habir. Kita nak tengok hadis-hadis yang ada secara ringkas tentang sapu telinga.
Sapu telinga. Ataupun bukan sapu telinga, hadis-hadis yang menganggap telinga itu sebahagian daripada kepala, yang menyebabkan perlunya sapu telinga. Okey, hadis ini yang dia ada banyak hadis rupanya tuan-tuan. Paling kurang kita ada dekat sini ada 8 hadis. Bagi penuntut ilmu yang serius, bolehlah tandakan dengan cepat. Saya tak baca hadis dia, saya baca dia punya hukum ke atas hadis tu. Hadis yang pertama, hadis Abi Umamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Tetapi Imam Ibnu Hajar berkata dalam Talkhis Al-Habir, hadis ini waqad bayyantu annahu mudrajun fi kitabi fi dhalik. Hadis ini hadis mudraj. Tahu, tuan-tuan belajar hadis sahih dengan dhaif je, ni hadis mudraj. Apa benda pula hadis mudraj ni? Hadis mudraj ni apa tuan-tuan? Ni balik kuliah ni beritahu kat kawan. Oh, punya hadis kepala daripada telinga tu, daripada kepala tu hadis mudraj. Wih, mana kau belajar ni? Tak laki tiada gombak lah. Tu dia. Tapi jangan macam tu ujub tu namanya. Tu ujub namanya. Baik, hadis mudraj ni apa benda? Disebut oleh para ulama hadis mudraj ni hadis yang perawi dia dengar Nabi cakap, tapi lepas tu dia buat ayat dia sendiri. Dia tak sengaja tertambah dalam matan dia something, tertambah. Bila tertambah, kalau sengaja tambah itu hadis dhaif, itu hadis maudhu', itu hadis tipu. Ini bukan sengaja tambah, tak sengaja, tapi dia ingatkan ada. Contoh ingat tak hadis apa? Hadis yang Rasulullah kata, lau ya'lamul mar, kalaulah orang yang lalu depan orang solat ni tahu berapa hukuman besar dosa dia sanggup tunggu 40 apa? Tunggu 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun. Perawi itu sebab dia gairah sangat dengar tentang bimbangnya dia tentang apa? Tentang lalu depan orang, sampai dia tak hilang fokus. Dia hilang fokus. Perawi ni sendiri kata, aku tak ingat pula 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun. Dan amanahnya dia tak pandai-pandai reka. Nampak? Kalau dia reka, hadis jatuh mudraj. Tapi dia tak reka. Sebab tu dia tak reka, dia stop kat situ je 40. Apa dia mengaku, aku tak tahulah 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun. Pandai-pandai kau lah fikir sendiri. Macam itulah maksud seolah-olahnya. Nak ceritanya 40 tu pun dah banyak lah, bukan satu lah, bukan 39, 40. Tu dia. Ya. Baik, itu hadis yang pertama mudraj. Mudraj ni boleh jadi dalam matan yang tadi itulah. Contohnya dia mengaku ini 40 bulan padahal bukan, ataupun 40 bulan campur 40 tahun. Ni ada orang ni kan 40 bulan 40 hari 40, dia bercampur 120. Pandai-pandai je suka hati dia. Ni ada juga orang yang suka buat benda-benda gini. Dia tengok hadis, dia tengok ini ta ni mim, ni apa ni, contoh kan. Ni tak boleh buat situ tuan-tuan. Dia salah disiplin ilmu tuan-tuan. Kita tak mau buat ini sebab dia mudah membawa kepada kesilapan. Takwilan ni kena berdisiplin, kena ada qawaid dia, tak boleh nak suka hati. Ya. Baik. Jadi mudraj yang pertama pada matan, mudraj yang kedua pada isnad. Sanad pun ada juga. Contohnya dia ni penghafal Quran. Tuan-tuan tahu ada satu cerita yang menarik. Imam Bukhari ni bukan orang Arab, tahu tak? Dia bukan orang Arab. Dia orang Bukhara lah. Nasi Bukhari tu tempat dia. Tak tahu lah tu, kan? Tapi yang saya tahu, Universiti Bukhari nak ditutup, nak dijual. Tuan-tuan nak beli, boleh beli tuan-tuan. Tapi itu bukan Imam Bukhari. Baik. Imam Bukhari ni satu hari dia dijemput oleh ulama Arab. Ulama Arab ni tuan-tuan, mereka ni ada ego juga. Alah biasalah, dia Arab kan. Dia katakan Rasulullah kan Arab, Al-Quran kan bahasa Arab. So dia ada ego sikit. Ya. Ini yang cabaran bagi ulama Arab. Ada kalanya mereka ni punya teruknya, kadang-kadang ada sebahagian dia, bukan maksum mereka ni punya teruk sampai mereka menganggap mereka ni bangsa pilihan. Macam Yahudi pula. Yahudi duk rasa mereka bangsa pilihan sebab kebanyakan Nabi-Nabi daripada bangsa Yahudi. Rupanya orang Arab pun kena fitnah yang sama, kena ujian yang sama. Mereka menganggap mereka terlampau mulia. Sampai Nabi terpaksa cakap, tidaklah fadla, tidak ada keutamaan bagi kamu li arabiyyin aw la ajamin, kepada orang Arab atau orang bukan Arab, kecuali takwa saja yang boleh mengutamakan di antara kamu. Gitu dia. Jadi apa yang kita nak kata dekat sini tuan-tuan, Imam Bukhari ni dijemput oleh ulama Iraq.
Mereka pun bila tahu Imam Bukhari nak datang, Imam Bukhari ni dengar-dengarnya pakar hadis ni, pakar. Sebab Imam Bukhari pada waktu zaman dia hidup memang dia tak berapa popular sangat. Tak berapa popular, dia mati barulah popular, semua kitab dia semua melambung-lambung gitu. Jadi bila dia datang, ulama-ulama hadis di Iraq semua panggil, seluruh seantero Arab ni datang. Oh, semua datang, duduk. Waktu jemput Imam Bukhari, bukan nak berdebat pun, saja nak berdiskusi, contoh, ataupun nak bincang-bincang ilmu. Ini disebut dalam kitab Alfiyatul Hadith oleh Ibnu Iraqi. Dia panggil, maka Imam Bukhari pun datang. Imam Bukhari datang, dia orang ni semua dah plan. Oh, ulama pun ada plan juga. Dia plan apa tuan-tuan? Dia plan, kau tengok sanad ni. Sanad ni daripada si Polan, daripada Polanah, daripada, contohnya sanad ni daripada kipas A ke kipas B ke kipas C ke kipas C, kipas D. Kita ubah dia. Kita ubah. Kita ambil mikrofon daripada kipas, patutnya kipas A kepada B kepada C kepada D, tapi kita ubah. Kipas A kepada mikrofon B, kepada kupiah A kepada kipas D. Oh, dia buat macam ABC. Dia campur aduk kan. Kemudian dia buat banyak begitu, riwayat hadisnya gini. Riwayat hadis gini. Dia campurkan sanad. Dia nak test, dia kata Imam Bukhari ni kata hebat. Kita tengok dia sanad dia peti kan. Lepas tu bila Imam Bukhari datang, maka datanglah seorang budak yang agak muda, ulama yang agak muda, Maka dia pun tanya Imam Bukhari. Dia kata, Bukhari, kau tahu tak Muhammad bin Ismail nama dia, Al-Bukhari, Kau tahu tak hadis riwayat daripada sekian sipolan, daripada ni sipolan bin sipolan yang telah dicampur-campurkan? Kau tahu tak hadis ni? Betul tak? Aku tak tahu. Lepas tu dia tanya orang yang kedua datang, tanya benda yang tanya hadis yang lain yang telah dicampur adukkan sanad dia. Maka Imam Bukhari kata, aku tak tahu. Dia tanya sampai 20, sampai berapa puluh, semua Imam Bukhari tak tahu. Oh, mula bising, ulama di sekeliling Imam Bukhari bising. Oh, apa dia tak reti kan. Semua duduk sindir kan. Lepas dah habis semua, Datuk Imam Bukhari kata, dah habis dah nak tanya. Dah habis Okey, sebenarnya engkau yang pertama kau tanya tu, sanad dia adalah sipolan daripada sipolan, itu yang betul. Engkau yang tanya tu sebenarnya sanad dia sipolan daripada sipolan, itu yang betul. Yang kau ni salah ni satu tak boleh ada kat sini. Dia terangkan sebutir, oh semua terduduk tuan-tuan. Memang tengah duduk pun. Semua betul. Oh, memang hebat Imam Bukhari ni. Lagu tu tuan-tuan. So jadi ada ulama yang tak sengaja tercampur-campur. Yang itu tadi tu sengaja dia orang saja nak test. Tapi jangan ambil ni sebagai dalil. Oh, kita kena test ulama-ulama kita ni. Itu bukan Nabi buat, itu ulama-ulama perangai-perangai mereka. Mungkin tak boleh ditiru pun. Kan? Tapi tuan-tuan jangan buat pula dekat ulama-ulama, ustaz-ustaz yang datang, kita test ustaz ni, kita test dia. Tak boleh tuan-tuan. Tapi kadang-kadang boleh jugalah, tengok keadaan. Kalau tuan-tuan pun ulama juga memang untuk bagi di sijil, itu boleh lah. Kita ada exam, saya pun ada exam student saya, bagi soalan susah, tricky punya question, sebab nak tengok di kefahaman dia. Baik, jadi apa kita nak sebut tadi tu, sengaja dia campur aduk kan. Ada ulama yang dia tak sengaja tercampur aduk, mungkin kerana lupa. Maka sanad yang patutnya ikut turuk dia gini, jalan dia gini, dia dah bengkang sikit. Dia tersalah orang. Bila tersalah orang, para ulama pakar dia tahu, si Polan ni dia tak riwayat pada Abu Hurairah. Macam mana ada nama di sini? Si Polan ni, Al-Qamah ni, Muhammad bin Al-Qamah, dia tak ada riwayat daripada sini, tak pernah jumpa ni. Macam mana ada kat sini? Cie-cie. Bila ada benda tu berlaku, namanya hadis mudraj. Mudraj boleh jadi daripada sudut sanad, dari sudut matan. Okey, habis. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis daripada Abdullah bin Zaid, yang mana Imam Al-Mundhiri, Qawahu Al-Mundhiri, Imam Mundhiri menganggap dia kuat. Tapi sekali lagi hadis ini juga mudraj, kata Imam Ibn Hajar. Hadis yang ketiga yang sebut bahawa telinga adalah daripada kepala adalah hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Daraqutni menganggap ada illahnya, ada muttarib, ada waham dan macam-macam lagi. Ada mursal pula tu, sanad dia ada tak sampai kepada sahabat, sampai tapi tak, sahabat punya nama tak ada, terus daripada Nabi, daripada sekian-sekian Nabi SAW. Macam mana pula tak ada nama sahabat ni? Tak ada tu dia mursal, dhaif. Mudraj pun hadis dhaif juga.
Yang keempat, hadis daripada Abu Hurairah yang ada sebut tentang telinga daripada kepala, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi dalamnya ada perawi bernama Amru bin Al-Husain. Amru bin Al-Husain ni ditolak. Ditolak. Matruk maknanya hadis dia dhaif lah. Tak boleh pakai. Hadis yang kelima sebut telinga daripada kepala adalah hadis Abi Musa, dikeluarkan oleh Daraqutni, wa ikhtalla fi waqfihi wa raf'ihi wa sawwabahu al-waqfa wa huwa munqati' aidan. Hadis ni pun terpotong, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketujuh, hadis daripada Ibnu Umar juga dikeluarkan oleh Daraqutni, iaitulah juga ada Daraqutni sendiri telah pun menganggap dia hadis yang cacat, ada ma'lul, ada kecacatan. Yang ketujuh, hadis Aisyah, daripada Aisyah dikeluar dari Qatni juga, ada nama perawi bernama Muhammad bin Al-Azhar. Imam Ahmad kata dia ni penipu. Perawi yang nama Muhammad bin Al-Azhar ni kalau penipu. So ada je nama dia dalam perawian, periwayatan, habis hadis kena tolak. Yang ke-8, hadis daripada Anas bin Malik, dikeluarkan dari Qatni juga, daripada Tariq Abdul Hakim daripada Anas, tetapi hadis ni adalah dhaif. Maka habis. Itu saja untuk maklumat tuan-tuan yang pelajar-pelajar hadis, ya, tentang hadis telinga, dua telinga daripada kepala, hampir semuanya dhaif hadis-hadisnya. Maka ini menyebabkan mazhab Syafi'i punya fatwa, saya kira adalah, boleh kita lihat, adalah antara yang wasati lah, dianggap sunat dan tidak fardu. Jadi kalau tuan-tuan tertinggal, sah apa nama, wuduk, tak perlu bimbang, tak perlu was-was, tak perlu ambil wuduk balik, tak perlu, ya. Baik. Kemudian yang seterusnya, wa amma ikhtilafuhum fi, sambung balik. Tadi ikhtilaf sunat atau fardu, selesai. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana hadis mereka berbeza menanggapi hadis-hadis yang ada itu. Yang kedua, lepas dah tahu, perlu tak air baru untuk basuh telinga, untuk sapu telinga, perlu tak air baru? Maka kenapa mereka berbeza pendapat dalam bab itu? Fasababuhu taraddadal udhunaini baina an yakuna udwan mufradan bidzatihi min a'dhabil wudu' aw yakuna juz'an min ar-ra's. Ini saya dah sebut sikit tadi, tapi ini adalah penerangan dia. Sebabnya adalah kerana mereka taraddud, dilema, confuse atau keliru ataupun berbeza pendapat, menentukan dua telinga sama ada dianya adalah satu anggota yang mustaqil. Mustaqil maknanya yang tersendiri, atau dia adalah daripada dan tersendiri dan dia anggota wuduk yang tersendiri, ataupun dia adalah sebahagian daripada kepala. Jadi kita dah sebut tadi sebahagian daripada kepala, banyak hadis tapi telah dikomen oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hampir semuanya dhaif, ya. Kemudian waqad syadza qaumun, ini kita baca daripada buku, waqad syadza qaumun, telah pun ganjil sebahagian kaum. Ganjil, yang ganjil apa dalam fatwa? Apa dia kata? Fadhahabu ila annahuma yaghsilani ma'al wajh, dan dia hendaklah telinga disapu, dibasuh dengan kepala, dengan muka. Orang lain duk cerita kepala ke tidak, dia cerita muka pula. Ada juga rupanya ulama cakap macam tu. Tapi tuan-tuan janganlah ambil mazhab ni. Rupanya malam ni ngajar lah, telinga sebenarnya basuh dengan muka. You all tak tahu tu lah. Jangan duk ambil pelik-pelik tuan. Ini yang pelik-pelik ni nak ambil kan. Suka sangat yang pelik-pelik, itu je favourite dia. Jangan. Kena hati-hati sikit tuan-tuan. Kemudian wa dhahaba akharun, dan berpandanganlah sebahagian yang lain, ila annahu, sesungguhnya yamsah. Ni pun pelik juga. Dua yang pelik ni. Satu sapu dengan, dia regu dengan muka pula, orang regu dengan kepala. Yang kedua ni pula dia kata yamsah batinahuma ma'ar ra's. Bila kita macam ni tau, ni telinga kita ada dua bahagian, batin dengan zahir. Batin yang dalam ni, zahir yang luar ni, ya. Yang batin ni kita basuh dia sekali dengan kepala. Kepala regu dia dalam telinga, muka batin belakang ni, kepala regu dia ni belakang ni, muka regu dia ni. Sebab bila kita di depan kan nampak dalam telinga sikit kan. Itu nampak muka kan, kata muka kan apa yang nampak ke depan. So basuh muka, telinga yang nampak sebelah sini pop masuk sekali. Tapi jangan sampai ke belakang, dia ada border dia. Dia ada border dia. Yang belakang ni basuh bila basuh kepala. Bila basuh kepala, kan kena belakang. Kena belakang telinga. Menarik juga tu.
Jangan menarik terus-terus beri fatwa tuan-tuan. Kena cek betul-betul. Ini ada dalam kitab. Memang ada dalam kitab tuan-tuan. Dalam kitab tak semuanya layak untuk kita mengambilnya, mengutarakannya dengan serius. Ada sebagainya tak payah serius, sebabnya menulis pun tak serius. Sebagainya dia pun tak serius. Dia kata waqad syadza qaumun. Bila Imam Ibn Rushd kata waqad syadza qaumun, maknanya dia automatically dia kritik. Dia kritik. Maknanya dia beritahu, tapi bukanlah dia sokong, dia kritik. Waqad syadza qaumun. Ini ada orang pelik, dia kata. Macam juga kalau ada disebut wahukia. Dalam kitab fikih kan, wal hukia dihikayatkan. Ya, kita ambil cerita hikayat. Ulama tu duk kata ini dihikayatkan. Bila hikayat ni macam hikayat mahsuri lah. Buluh betul ke apa, batu bertangkup, bantu apa entah. Bila cerita hikayat, cerita-cerita sembang, cerita-cerita tahap sembang. Tapi dia ulama tak apalah, dia ulama dia nak letak lah. Tapi dia dah beritahu awal wahukia, diceritakan, dihikayatkan. Dan dia guna siratul tamrid, iaitulah siratul majhul, diceritakan. Dia tak sebut pun siapa cerita. Kalau ulama-ulama hadis punya cara, kalau dia nak sebut cerita yang bagus, yang penting, dia akan sebut laqad akhrajahu an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Itu cara dia. Kita akan tengok sekejap lagi dalam kitab Talbis Iblis, bagaimana Imam Ibnul Jauzi, seorang pakar hadis, dia bawa cerita hikayat, tapi dia tak cerita hukiyah. Dia cerita sanad dia cerita pun ada sanad. Itu boleh sikit nak sembang. Walaupun sebenarnya nak kena tengok pula sanad tu okey tak okey. Tapi apatah lagi kalau ulama hadis sebut, walaupun Imam Az-Zahabi contohnya, dia sebut, tapi dia kata okey, dia tak sebut pun daripada fulan ke fulan. Itu isyarat bahawa kita jangan ambil dia berat sangat. Itu bacaan untuk macam novel sikit-sikit je lah, macam tu. Faham tak? Ini jangan kita yang dia cerita sanad panjang, kamu tak mau baca, malas banyak sanad. Yang tak ada sanad pula yang kamu cerita, yang utarakan lebih-lebih. Kan? Yang ada sanad cerita tentang tak boleh putuskan la yadkhulul jannah khati', tak masuk syurga orang putuskan silaturahim. Baca yang tu lah, yang dia baca barahud ni apa benda ni? Burhud, barahud ada macam mana. Itu ialah itu jangan, itu ujung sekali tak baca pun tak apa. Tuan-tuan saya nak cerita pasal disiplin ilmu dalam mengambil cerita je tuan-tuan. Orang nak cerita tu pulang kat dia lah. Tapi prioritikan yang priority. Put first thing first. Betul tak? Macam mana first thing first pula? Apa dia? Betul tak? Betul lah tu, bagus lah tu. Okey. Wahadha la makna, kemudian wahadha la maknan lahu ma'ashtiharil athar fi dhalika bil masya wa ishtiharil amal bi. Sampaikan dia komen dah lah, dia kata syadza qaumun, dia kata sedang kau tahu tak, walaupun perkara ini tak, wahadha la makna, ini tak ada makna lah, pendapat ni tak ada berapa kuat lah, dia kata walaupun katalah ada asar yang masyhur ke dalam benda ni, ataupun ada riwayat yang masyhur ke, ataupun ada orang yang amalkan dia pun masyhur, dia kritik. Ini kritikan Ibn Rushd. Wa Syafi'i, kemudian dia habis di cerita tu, dia pun kata Imam Syafi'i yustahabbu fihi matikrar kama yastahabbuhu fi mashil ra'si. Dan Imam Syafi'i menganggap basuh telinga itu, sapu telinga itu adalah digalakkan sahaja dan diulangi 3 kali sebagaimana sapuan kepala 3 kali. Okey. Kalau macam wajib tadi dia ada dalil yang menyebutkan telinga masuk dalam kepala. Jadi kalau untuk sunat dia dalil apa? Untuk sunat dianggap itu zaidah, tambahan daripada yang wajib. Allah sebut yang wajib belaka, yang Nabi sebut lepas tu adalah sunat. Sebab yang wajib mesti ada dalam Quran. Itulah dia, itu dalil dia. Habis kat situ. Baik, saya nak tambah sikit lagi untuk tambahan ilmu tuan-tuan. Bila kita sebut basuh kepala, basuh kepala, basuh telinga ni, ada orang tanya, dia kata bila dah dekat-dekat telinga tu kita nak sampaikan pahala lebih sikit, kita sapu tengkuk dengan leher. Boleh ke tak tersapu tengkuk dengan leher ni? Ulama berbeza pendapat tuan-tuan. Berbeza pendapat lagi. Memang dah. Mazhab Hanafi
sebahagian, bukan mazhab Hanafi, sebahagian ulama Hanafi dan satu pendapat daripada ulama Syafi'i berkata digalakkan. Dia dimasukkan dalam hadis yang mana ghullatuh, yang mana air wuduk boleh kamu lebih-lebihkan sikit, nanti kamu akan datang di akhirat bercahaya. Dia masuk sekali tu, tengkuk dengan ni, unuk dengan apa nama tu, raqabah, sebab ada satu dalil yang kata raqabah minal ghul, iaitulah raqabah ini adalah termasuk dalam yang hadis yang ghullatuhu tu, menyampaikan keuntungan dia ataupun dia punya cahaya tu. Tetapi majoriti ulama, majoriti maknanya jumhur, bila saya sebut jumhur, majoriti ulama kata la yustahab, tak digalakkan, tak digalakkan untuk sampai tengkuk-tengkuk ni, leh-leh, tak digalakkan, ya. Malah Imam Abu Tib mengatakan bid'ah. Bid'ah, dia kata, bukan saya kata, dia kata, saya baca, ya. Jadi kalau kita nak tengok, kita boleh tengok dalam, sekali lagi, Talkhis Al-Habir. Hari ni tuan-tuan rezeki lebih sikit, saya baca 3 kitab, ya. Dalam kitab ini dia ada satu hadis yang dia ceritakan, ya, cerita hadis tentang okey, ni hadis dia berbunyi mashur raqabati amanun minal ghul. Okey, disebut dekat sini oleh Imam Ibn Hajar, mazhab Syafi'i punya mazhab ni, mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Dia kata hadza hadithun maudhu'. Ini hadis maudhu'. Laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan daripada kalam Nabi. Dan wazada fi maudhi'in akhar. Ini Imam Ibn Hajar duk ambil daripada Al-Qadhi Husain, mazhab Syafi'i juga, ya. Lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai', tidak ada sahih langsung satu hadis pun daripada Nabi dalam bab ini. Walaisa huwa sunnah, dan dia bukan sunnah Nabi pun, bal bid'atun. Engkau bid'ah, Wahabi ke ni? Tak ada mazhab Syafi'i ni, Syafi'i. Walam yadhkurhu Syafi'i, dan Imam Syafi'i langsung tak pernah sebut benda ni, tak ada suruh pun, jadi tuan-tuan kalau ada mana-mana kita dengar ni, kena fahamlah. Tapi saya tak adalah nak keras sangat. Saya dah beritahu tadi, ada sebahagian kecil ulama Syafi'i duk mengatakan yustahab, dia digalakkan. Nak tahu siapa? Imam Al-Ghazali. Sebab itulah Malaysia ni, kita punya mazhab Syafi'i kebanyakannya bermazhab Ghazali Syafi'i. Sebab itulah tuan-tuan biasa dengar benda-benda ni, ada doa waktu tengah ambil wuduk, ada sapu sampai tengkuk dengan leher. Imam Ghazali, tapi dia mazhab Syafi'i, tapi itu bukan mazhab Syafi'i atas nama mazhab Syafi'i. Kita tengok, itu dia. Imam Syafi'i tak sebut. Wala jumhurul ashab, dia kata dalam Imam Syafi'i, Ibn Hajar, dia kata malah majoriti kita punya ulama Syafi'i tak sebut langsung ni, tak suruh pun. Majoriti Imam Ghazali je, Imam Ghazali dengan beberapa yang lain lah, ada sikit-sikit lah. Ada yang lain, iaitulah siapa? Innama qala Ibnul Qas, antara yang kata Ibnul Qas wa ta'ifatun yasirah wa ta'aqaba Ibn Rif'ah bi anna al-Baghawi ayatul hadis wa qala, dan juga Al-Baghawi antaranya. Selain daripada Al-Ghazali, Al-Baghawi pun kata wa qad qala bi istihbabihi wa la ma'khadha li istihbabi illa khabar aw athar. Okey, habis, cukup kat situ saja. Saya nak sebut sikit saja bab itu tadi. Kemudian ada satu lagi hadis disebutkan, man tawadda'a, sesiapa yang berwuduk, wa masaha unuqahu, dan dia pun menyapu dia punya tengkuk dia, wa wuqiyal ghulla yaum, dan dia akan dipelihara daripada cacah, apa nak terjemah, daripada keburukan lah mudahnya, pada hari kiamat. Okey, tak apa. Jadi kesimpulan kita, tetap sebahagian mazhab Hanafi, sebahagian kecil ulama Syafi'i menganggap digalakkan. Jumhur, majoriti ulama daripada pelbagai mazhab
ya mengatakan tidak digalakkan, malah sebahagiannya bersikap keras menganggap dia bid'ah. Ya, maka apa pun kalau tuan-tuan nak buat, wallahu a'lam. Maknanya jumhur ada, minoriti pun ada. Okey, baik, habis kat situ. Dengan habis kat situ, saya rasa kita habis untuk kitab Bidayatul Mujtahid. Okey.